Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan Cikgu. Okey, pada hari ini Cikgu akan berkongsi dengan pelajar-pelajar. Cikgu akan membantu pelajar untuk memahami tentang subtopik kecil iaitu menyediakan dan mengkaji slide sel tumbuhan. Okey, kita masih lagi berada di dalam bab 2 iaitu biologi sel dan organisasi sel. Jadi ini adalah merupakan satu aktiviti ataupun eksperimen yang boleh dilakukan di dalam makmal. Jadi sebelum kita lakukan eksperimen ini di dalam makmal, kita boleh belajar secara teori dulu ya untuk memahami bagaimana untuk melaksanakan aktiviti ini. Okey, iaitu pada hari ini cikgu ulang sekali lagi ya, kita akan belajar bagaimana untuk menyediakan dan mengkaji slide sel tumbuhan. Okey, jika pelajar masih ingat, pelajar pernah belajar ya tentang sel semasa di tingkatan 1, iaitu perkara asas tentang sel ini, iaitu sel adalah merupakan unit asas bagi semua benda hidup. Semua benda hidup sama ada sel tumbuhan, sel haiwan, okey, ataupun manusia terbina daripada sel. Okey, sel-sel ini bergabung membentuk organisma yang kompleks. Okey, jadi sel adalah unit asas bagi semua benda hidup. Okey, jom kita mulakan dengan pelaksanaan eksperimen kita. Bahan yang kita perlukan adalah bawang besar, larutan iodin, air suling dan juga kertas turas. Manakala radas yang kita perlukan adalah slide kaca, penutup slide kaca, mikroskop cahaya, scalpel, scalpel ni pisau bedah, forceps, penitis dan juga jarum tenggek. Okey, cikgu akan tunjukkan dekat sini kepada pelajar gambar ya. Okey, yang atas ni adalah kertas turas. Okey. So ini adalah kertas turas, ini adalah slide kaca, ini adalah forceps ataupun pisau bedah, ini adalah scalpel, ini adalah forceps dan ini adalah mikroskop cahaya. Cikgu harap pelajar semua telah mengenali ya tentang bahan dan radas yang asas ini. Okey, sekarang kita akan pergi kepada prosedur ya. So agak panjang tulisan di sini. So cikgu akan cuba terangkan kepada pelajar. Itu kaedah dia ya. Jadi kita akan potong bawang besar tadi kepada potongan yang lebih kecil supaya senang kita mengambil epidermis ya, epidermis bawang pada bahagian dalam bawang. Okey, kemudian kita ambil satu slide kaca dan titiskan air di atas slide kaca itu pada bahagian tengah. Kemudian kita akan letakkan epidermis bawang yang telah kita potong tadi ke dalam air yang dititiskan di atas slide kaca. Dan ambil satu penutup slide kaca ataupun kita panggil sebagai sisip kaca. Okey, kita ambil penutup slide kaca dan letakkan berhampiran dengan air yang telah dititiskan tadi, dan dengan menggunakan jarum tenggek kita akan letakkan penutup slide kaca itu secara perlahan-lahan untuk menutup slide kita ya. Jadi elakkan daripada terbentuk gelembung udara. Okey. Cikgu akan tunjukkan gambar kepada pelajar. Okey, macam ni cara dia. So bawang tadi kita sudah potong. Okey, bawang tadi kita sudah potong kepada potongan yang kecil seperti gambar tu. Jadi kita menggunakan pisau bedah dan juga forceps. Kita akan ambil dan kita letakkan dia di atas slide kaca yang telah dititiskan dengan air ya, supaya dia lembap dan senang diletakkan. Okey, gambar C menunjukkan kita ambil satu penutup slide kaca, rapatkan pada bahagian air dan pegang dengan menggunakan jarum tenggek. Okey. Okey, jarum tenggek ada di dalam makmal ya. Jarum tenggek tu dia seperti jarum peniti tapi dia agak besar.
Okey, kemudian selepas penutup slide kaca diletakkan dan dilepaskan secara perlahan-lahan tadi, sekarang pada satu sisi penutup slide kaca kita titiskan larutan iodin ya untuk pewarnaan supaya kita dapat melihat sel kita dengan lebih jelas dan organel-organel yang dapat dilihat. Okey, titiskan seperti gambar tersebut. Pada satu sisi saja, kemudian ini cara ambil sel bawang tadi dengan menggunakan pisau dan dengan menggunakan scalpel dan juga pisau bedah. So ini cara untuk kita dah titiskan satu larutan iodin pada satu sisi penutup slide kaca. Ambil kertas turas dan letakkan pada sisi yang bertentangan. Tujuan dia supaya warna larutan iodin tersebar ke seluruh slide ya, ke seluruh penutup slide kaca ataupun ke seluruh epidermis bawang yang telah kita letakkan. Jadi kenapa kita gunakan larutan iodin sebagai pewarnaan? Sebenarnya pada sel tumbuhan terdapat kanji. Jadi apabila kita titiskan larutan iodin, larutan iodin akan bertindak balas dengan kanji ya di dalam sel tumbuhan, maka kita akan nampak lebih jelas struktur-struktur di dalam sel tersebut. Okey, ini adalah langkah berjaga-jaga. Sekiranya terbentuk gelembung udara, kita boleh keluarkan gelembung udara itu dengan mengetuk slide kaca kita dengan menggunakan hujung pensel secara perlahan-lahan. Okey, so jangan risaulah kalau terbentuk gelembung udara. Tetapi sekiranya terbentuk gelembung udara, perlu dikeluarkan ya, sebab akan mengganggu pemerhatian kita di bawah mikroskop cahaya. Okey, ini step yang kita cikgu dah terangkan tadi. Sekarang kita pergi kepada perbincangan. Apakah, cikgu akan bantu pelajar untuk faham ya. Apakah komponen sel yang dapat diperhatikan menerusi mikroskop cahaya? Sekiranya pelajar melaksanakan eksperimen ini, pendapat pelajar apakah organel yang akan dapat pelajar lihat di bawah mikroskop cahaya pada sel tumbuhan? Okey, adakah sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap? Kerana sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Pendapat pelajar adakah bentuk dia tetap? Sebab dinding sel itu bersifat tegar dan kuat. Okey. Namakan satu lagi jenis tumbuhan yang boleh digunakan dalam aktiviti ini untuk menggantikan sel bawang. Pelajar boleh mencari ya, menggoogle apakah sel tumbuhan yang lain boleh digantikan. Baiklah, sebagai kesimpulan, cadangkan sebagai kesimpulan pelajar, sebelum tu cikgu nak bagi tahu pelajar ya, ini adalah keadaan sel tumbuhan yang kita boleh perhatikan di bawah mikroskop cahaya. Gambar yang pertama ini adalah sel haiwan, sel tumbuhan yang samalah. Gambar yang pertama itu warna biru, so kita dapat lihat dengan jelas bentuk dia, ada dinding sel, ada membran sel, ada nukleus. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lain lah. So apabila pelajar memerhatikan di bawah mikroskop cahaya, terdapat 3 pembesaran ya. Pelajar boleh gunakan ketiga-tiga pembesaran mikroskop cahaya itu. Apabila sudah jelas dapat diperhatikan, pelajar boleh mula melukis dan melabel mengikut pembesaran yang berbeza-beza ya. Jadi ini adalah organel yang kita dapat lihat di bawah mikroskop cahaya, itu nukleus kita dapat lihat dengan jelas, cytoplasm, membran sel, kloroplast dan juga dinding sel. Jadi sebelum sebelum dilukis, pelajar kena fokus betul-betul pada sel tersebut supaya berada di dalam keadaan jelas untuk dilukis dan dilabel. Cikgu akan kembali kepada kesimpulan tadi. Cadangkan satu kesimpulan yang sesuai untuk pemerhatian ini. So pelajar boleh nyatakan bahawa sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, ataupun sel tumbuhan mempunyai organel-organel yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya seperti tersebut. Seperti dinding sel, membran sel, cytoplasm, kloroplast dan juga nukleus.
Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu pada hari ini berkenaan aktiviti 2.2 menyediakan dan mengkaji slide sel tumbuhan, dan jumpa semula di dalam aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti yang kedua, menyediakan dan mengkaji slide bagi sel haiwan. Terima kasih dan Assalamualaikum.